أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا معلم إبراهيم الحكمة علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا، ففهمناها سليمان وكلا آتيناه حكما وعلما، وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. يا رب سليمان ويا رب إبراهيم ويا رب موسى وعيسى ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم، أخرجنا من ظلمات الجهل والنسيان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نورنا بنور علمك وأبعدنا النسيان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلحام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kesyukuran Allah Subhanahu wa taala. Keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita ditemukan lagi, mudah-mudahan kehadiran kita di rumah Allah Subhanahu wa taala ini sentiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan belasan kasih sayang darinya, dan mudah-mudahan menjadi salah satu daripada amalan kebaikan bila mana kita bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, ayah-ayah rahmat Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita berada di dalam bulan Syaban. Jangan cakap bulan Mac, bulan Syaban tuan-tuan. Bulan Mac pun betul juga. Tapi kita ambil bulan Islam kerana ada kebesaran yang diberikan padanya bulan Islam itu sendiri. Kita berada di dalam bulan Syaban, bulan yang menyatakan bahawa bulan yang kita kena jaga amal ibadat kita. Kerana bulan Rajab itu adalah bulan kita bercocok tanam. Kita menanam benih pada bulan Rajab. Sampai bulan Syaban kita ini menjaganya dengan menyiramnya. Dan menanti yang kita doa setiap hari di dalam bulan Syaban. Dan begitu juga sebelum Syaban, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Minta pada Allah Ta'ala bertemu dengan bulan Ramadan, bulan untuk kita menuai daripada bercocok tanam. Ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Rajab Allah berikan pada kita iaitu peristiwa Isra wal Mi'raj. Peristiwa kefarduan salat. Allah berikan kepada Nabi SAW, terus tiada perantaran, di antaranya ialah Jibril alaihissalam. Kefarduan tersebut kita terus lakukan sebagai perintah daripada Allah Ta'ala, sehari 5 waktu kewajipan dia. Ditambah dengan amalan-amalan sunat bila mana kita beribadah menunaikan ibadat solat.
kita terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pada bulan Rejab. Sekarang kita berada dalam bulan Sya'ban. Apa yang perlu kita buat dalam bulan Sya'ban, iaitu kita meneruskan ibadat kita, mengekalkan amalan dengan istiqamah. Apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Allah berikan kekuatan kepada ibu-ibu, ayah-ayah kita berkumpul pada pagi ini. Dan jangan lupa amalan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap pagi, bermula pagi, kita doa pada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita dah belajar dahulu, kita berselawat sebanyak 10 kali pada pagi dan juga pada waktu petang. Jadi yang belum berselawat, selawatlah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim. Kemudian kita minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan maqbula. Itu doa daripada Nabi. Dan kita membaca istighfar, Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Hari ini saya nak bawa lagi satu daripada amalan Nabi. Ibu-ibu, ayah-ayah, mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat, kita boleh amalkan. Nabi tidak tinggalkan dan diajarkan kepada para sahabat untuk membacanya setiap pagi dengan bacaan sebanyak 3 kali. Seorang sahabat mengadu kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, malam tadi aku kena sengat dengan kalajengking." Dia mengadu kepada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW menyatakan, sekiranya engkau membaca doa ini, maka sesungguhnya engkau tidak akan terkena dengan sengatan tersebut. Jadi doa yang diajarkan oleh Nabi SAW setiap pagi dan juga petang. Bacalah doa ni elok-elok. A'udzubika limatillahi tammati min syarri ma khalaq. Baca 3 kali. A'udzubika limatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dah 2 kali dah. Tinggal sekali je lagi. A'udzubika limatillahi tammati min syarri ma khalaq. 3 kali sebelah pagi, 3 kali sebelah petang. Jadi ayat tu pernah kita dengar, tapi jarang kita nak buat amalan. Saya dulu masa budak-budak dulu belajar juga dengan tuan guru saya di kampung, diajarkan bacanya selepas salam. Selepas salam, memberi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru ajar, dia pun sapukan tangan ni kat umbun-umbun terus ke muka, dia baca Bismillahilladzi la yadurruhu ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dia ajar begitu. Jadi kita buat amalan.
Sampailah suatu ketika bila duk mengaji di dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi, rupanya dinukilkan, dituliskan di dalam kitab tersebut satu di antara amalan Nabi. Baca sebelah pagi. Rupanya saya bawakan selepas salam. Maha suci Allah. Barulah saya tahu cerita dia sebenarnya begini. Amalan Nabi. Jadi ibu-ibu ayah-ayah hafalkanlah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dalam ni saya sebutkan, ibu-ibu ayah-ayah ikut. Alhamdulillah. Semua boleh ikut. InsyaAllah. Ikang balik keluar masjid. Wallahu a'lam. Ingat balik ke tidak entah. Silap-silap pakai selipar ni kan dah terlupa. Apa tadi Ustaz cakap tadi? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Macam bukan pula. Baru sampai pintu tangga, belum sampai kat rumah. Sampai kat rumah, masuk pintu rumah. Apa tadi Ustaz cakap? Allahumma barik lana bima razaqtana. Ada harapan terus harapan ni lah tuan-tuan. Kena ingatkan ibu-ibu A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Tak apalah benda tu sikit pun tak apa. Jadi amalan kita, sebab itu amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan menjadi salah satu daripada ilmu manfaat. Kita boleh amalkan sampailah kita bertemu dengan Allah Ta'ala. Dan dia akan jadi syafaat. Dia akan jadi syafaat. Amalan yang Nabi ajarkan kepada kita, kita amalkan. Nabi tunggu bagi umat dia di akhirat besok, orang-orang yang mengamalkan sunnah dia. Jadi kita tak payah tinggalkan insya-Allah. Jadi bulan Syaban ni kena perbanyakkan amal. Nabi SAW banyak buat amalan pada bulan Syaban ialah dengan berpuasa. Jadi Aisyah ceritakan bahawasanya dalam 12 bulan Nabi paling banyak berpuasa ialah pada bulan Syaban. Sekira-kiranya aku merasakan seperti mana Ramadan. Bermaksud Ramadan tu memang Nabi berpuasa penuh. Tapi selain Ramadan yang Nabi banyak berpuasa ialah pada bulan Syaban. Tapi pada bulan Syaban ni lah paling banyak kenduri. Sebab orang kita sambut bulan Syaban ni kenduri arwah sebelum sampai bulan Ramadan. Yang selalu kena jemput kenduri ni biasanya tu imam lah. Subuh pun ada kenduri. Saya kampung Jawa, subuh tak ada kenduri. Kuliah subuh kat kampung Melayu, lepas subuh dia kata ada kenduri. Saya kata tak pernah dibuat orang. Tapi dah dijemput, pergilah. Pergi lepas subuh. Pukul 10 pernah kenduri. Pukul 12 dah biasa. Pukul 2 selepas zuhur dah jadi adat orang kita. Minggu depan dah book dah Ustaz. Lepas zuhur jangan lupa minggu depan hari Sabtu. Saya pandang kereta ke bawah. Tak ada kerja lain bulan Syaban ni, makan je lah. Lepas tu ada kenduri lepas asar. Biasa orang Jawa kenduri lepas maghrib. Jadi dia bawa balik ambung. Ataupun isyak. Itulah kenduri. Bila yang banyak makan? Bulan Syaban. Tak percaya tanya Tok Imam. Tok Imam terpaksa bagi-bagikan. Sini pula besar jajahan dia. Terpaksa bagi-bagikan taman tu. Bawa kenduri. Bulan Syaban. Nabi paling banyak puasa pada bulan Syaban. Jadi insya-Allah kita boleh buat amalan puasalah. Cuma ingatlah Nabi SAW
katakan bahawa barang siapa yang tidak berpuasa daripada awal Sya'ban sampailah nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban bila? Hari Selasa. Hari Selasa. Selasa inilah nisfu Sya'ban. Tak puasa langsung, maka bagi dia tiada sunat untuk dia berpuasa selepas itu. Maksudnya, tiada puasa lagi lah untuk puasa sunat. Kecuali mereka yang telah menjadikan adat ataupun kebiasaan dia berpuasa pada hari Isnin Khamis. Dia berpuasa sebelum nisfu Sya'ban, Isnin Khamis, maka dia boleh meneruskan puasanya selepas nisfu Sya'ban. Okey. Jadi yang tak biasa puasa, dia dah tak boleh puasa. Tak adalah amalan sunat puasa tu. Tapi kalau dia nak puasa juga, boleh. Puasa qada. Puasa qada kalau dia ada tertinggal puasa pada Ramadan, ataupun puasa wajib atas dia nazar, ataupun puasa kafarah yang wajib atas dia. Jadi, dia boleh berpuasa. InsyaAllah, siapa yang berpuasa, pernah puasa sebelum nisfu Sya'ban, maka boleh teruskan puasa. Dan Nabi berpuasa pada hari Isnin dan Khamis, sunat. Kenapa Nabi berpuasa pada hari Isnin? Sebab hari Isnin tu adalah hari kelahiran Rasulullah SAW. Sebab itulah Nabi berpuasa pada hari Isnin. Dan Nabi berpuasa pada hari Khamis, kenapa? Sebab pada hari Khamis seminggu itulah dicatatkan dengan amalan kita ini dan dimasukkan ke dalam buku yang besar. Dikatakan bahawa pertukaran buku kecil kepada buku besar. Nisfu Sya'ban, maka dia akan tukar buku besar ini. Itu yang orang-orang kita mengikut amalan orang dahulu, dibawa kitab Majmu' Syarif. Kitab Majmu' Syarif ini, dia membicarakan kelebihan orang yang sampai pada nisfu Sya'ban, dia membaca Yasin sebanyak 3 kali. Minta supaya panjang umur, dimurahkan rezeki, dan ditetapkan iman, dan seterusnya minta kepada Allah Ta'ala supaya dia diberikan keselamatan di akhirat besok. Jadi ibu-ibu ayah-ayah rahmat Allah SWT, itu di antara orang-orang dahulu mengikut kitab Majmu' Syarif. Alhamdulillah. Tak ada dalam hadis Nabi SAW sedemikian. Jadi nak baca ke tidak? Jadi ibu-ibu ayah nak baca, bacalah surah Yasin, hati Quran. Tapi jangan iktikadkan bahawasanya itu daripada amalan Nabi. Tak. Baca Quran tu amalan Nabi. Tapi daripada 3 tu, kali baca tu bukan daripada hadis Nabi SAW. Kalau tak nak baca Quran pun tak apa, bacalah. Tak nak baca surah Yasin tak apa, bacalah surah-surah yang lain. Tapi perbanyakkan dengan amalan pada bulan Sya'ban. Persediaan untuk Ramadan Al-Mubarak. Sebab dalam bulan Ramadan Al-Mubarak lah, maka rutin kehidupan umat Islam, dia akan membaca Quran pada bulan Ramadan Al-Mubarak. Iaitu dengan bertadarus. Jadi ibu-ibu ayah-ayah rahmat Allah Ta'ala, jadi nisfu Sya'ban nak buat apa? Buatlah amalan dengan zikir, baca Quran, berselawat, dengan majlis ilmu. Jangan sampai bila mana tutup buku amalan ni pada penghujung, tengok-tengok ada kat mana? Ada kat pasar malam. Pasar malam tak apalah, tapi yang keadaan tak solat. Tengok-tengok buku tutup pun tak solat maghrib. Buka buku baru pun sama, tak solat juga. Jadi pada nisfu Sya'ban pertukaran. Sebab itulah
Banyak di antara orang-orang kita buat majlis dalam nisfu Sya'ban dengan amalan-amalan kebaikan. Jadi ibu-ibu ayah rahmat Allah Subhanahu wa taala, insyaallah hari ini kita sambung daripada kitab Riyadhus Shalihin jilid kedua, bab menyuruh membuat kebaikan dan melarang daripada melakukan kemungkaran, hadis yang ke-24. An Abi Sa'idin Husain an Abi Sa'idin Hasan Basri anna A'iz bin Amrin radhiyallahu an dakhala ala Ubaidillah bin Ziyad faqala ay bunayya inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna syarrar ri'a'il khutamah fa iyyaka an takuna minhum faqala lahu ijlis fa innama anta min nukhalati ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam faqala wa hal kanat lahum nukhalatun innama kanatin nukhalatu ba'dahum wa fi ghairihim. Rawahul Muslim. Ibu-ibu ayah rahmat Allah Ta'ala, bila mana disebut dengan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita pun sambut dengan selawat sallallahu alaihi wasallam. Ada sebahagian orang kita, dia bila sebut Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun menjawab sallu alaihi. Orang kita dulu sambut macam tu kan. Sampai bulan Ramadan, makmum akan sambut daripada ucapan Bilal. Betul tak? Bilal bila sebut dulu-dululah banyak, Allahumma salli ala Muhammad, maka makmum pun jawab sallu alaihi. Betul? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sallu alaihi. Allahumma salli ala Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Zukhrina wa Maulana Muhammad, sallu alaihi. Panjang dia punya alaihi. Dapat tak dia pahala? Dapat. Dapat pahala selawat tak? Dapat? Tak dapat. Tak dapat. Kenapa tak dapat? Sebab dia tak berselawat. Yang dapat pahala selawat ialah Bilal. Sebab Bilal yang berselawat. Allahumma salli ala Muhammad, tu Bilal cakap. Dicatat pahala bagi Bilal. Kita pun jawab sallu alaihi. Apa maksud dia? Selawatlah ke atasnya. Dia selawat? Tak. Dia suruh selawat. Bilal sambut lagi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita jawab, selawatlah ke atasnya. Bilal selawat lagi. Siapa yang dapat pahala? Bilal. Kita tak dapat pahala selawat sebab kita suruh je. Sebab tu bila orang sebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita pun sambut sallallahu alaihi wasallam ataupun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad atau Allahumma salli ala Muhammad, barulah dapat pahala. Jadi bila sebut Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita sambut apa? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad boleh. Sambung lagi kama sallaita ala Ibrahim, panjang pula. Lepas tu datang lagi Allahumma salli ala Muhammad, kita pun Allahumma salli wa sallim alaihi. Okey? Jadi insya-Allah pun jadi ilmu kita. Selama ni kita dengar je kan. Sallu alaihi. Kita pun sallu alaihi. Jadi dia tak dapat pahala selawat. Kalau dulu, orang-orang dulu, kalau tarawih memang semangat masing-masing. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Makmum kejar jawab tu. Sallu alaihi, sallu alaihi, sallu alaihi. Sampai 8 rakaat, sallu alaihi. Masuk 9, jom balik. Ujung sekali. Itu yang balik. 8 rakaat dia balik.
Jadi hadis yang telah diriwayatkan daripada Abu Sa'id Hasan Basri, sesungguhnya Aiz bin Amr radhiyallahu an telah masuk majlis Abdullah bin Ziyad lalu berkata, "Wahai anakku, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda bahawasanya sejahat-jahat gembala, iaitu pemimpin, ialah orang yang keras, tidak mempunyai belas kasihan. Oleh itu berjaga-jagalah kamu supaya jangan termasuk dalam golongan mereka. Maka Abdullah bin Ziyad berkata kepada Aiz, duduklah, sesungguhnya engkau adalah di antara debu-debu, iaitu orang yang tidak dihiraukan kerana tidak bernilai. Sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam Aiz menjawab, adakah terdapat di kalangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diampunkan sebagai debu, diumpamakan sebagai debu? Sesungguhnya orang-orang demikian terdapat sesudah zaman mereka dan pada kalangan golongan yang lain daripada mereka. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, tak jadi masalah. Semua mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tiada dia nak melawan, nak menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab penentangan bagi mereka ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan, didik mereka. Tapi bagi mereka yang mengerti atas apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun demikian di antaranya mereka yang tiada lagi di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bagi tahu satu zaman yang akan datang. Zaman bila? Zaman sekarang lah. Dan zaman sebelum ni, selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka ini tidak mendengar daripada ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana mereka tidak mempelajari dan mendalami apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka mengikut hawa nafsu mereka. Sebab itulah pemimpin-pemimpin yang baik ialah pemimpin-pemimpin yang memimpin mengikut apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasul. Kalau ada pemimpin sedemikian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikut ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka akan dinaungi di akhirat besok. Maknanya dipayungi oleh Allah Taala. Kan kita dah belajar, Nabi bagi tahu ada 7 golongan mereka yang akan dinaungi di akhirat besok. Di antara mudah-mudahan tuan-tuan kat sini. Sebab orang yang berada hatinya dah di dalam masjid. Hatinya tergantung kat masjid. Orang yang berkasih sayang sesama Islam. Orang yang suka berbuat baik. Ini yang Nabi bagi tahu. Satu di antara yang pertama Nabi kata bagi tahu ialah pemimpin yang adil. Dia akan dinaungi. Tapi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Khulafaur Rasyidin ada. Selepas tu pada tabi'in ada. Kemudian dia dah hilang sampai satu ketika mereka ini merapatkan diri dia dengan pemimpin, lalu dia pun meninggalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengikut hawa nafsu mereka. Sebab tu kita tengok kerajaan Osmaniyah habis. Kerana apa? Sebahagian dari pemimpin yang mengikut hawa nafsu. Yang telah melakukan kezaliman. Merobak-rabikkan dengan kepimpinan Islam. Sampai dia minta supaya dia ini tidak disembahyangkan pun ada. Sehingga kan bumi tak menerima jasad dia terletak di atas bumi, ditimbunkan dengan batu. Ada ke? Ada sampai sekarang. Sebab itulah ibu-ibu, ayah-ayah rahmat Allah Ta'ala kena berhati-hati. Jadilah seperti mana mereka ini mengikut hawa nafsu, jadi seperti mana debu-debu. Yang tak ada memberikan pengertian kebaikan bagi dia. Tak ada. Sebab itulah, maka kita ambil pengajaran kat sini. Kita sebagai pemimpin, ya pemimpin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin, ya pemimpin. Ada ke orang nak pemimpin? Ramai nak jadi pemimpin. Di zaman Nabi ada orang nak jadi pemimpin? Ada.
sampaikan berlakunya satu peperangan, nama dia peperangan Yamamah. Apa peperangan Yamamah? Peperangan di antara orang-orang Islam yang dipimpin oleh Sayyidina Abu Bakar memerangi orang-orang murtad dan juga memerangi ke atas golongan yang bersekongkol dengan Nabi palsu. Musallamatul Kazzab ialah zaman pemerintahan Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar perangi dia? Ya, perangi dia. Nabi SAW ada waktu tu, Nabi telah wafat. Zaman Nabi SAW ada ke Musallamah hidup? Ya, dia hidup. Adakah dia telah mengutus surat kepada Nabi dan pernah berbincang dengan Nabi? Ya, pernah. Dia pernah tulis surat. Min Rasulillah. Siapa? Daripada Rasul Allah. Musallamatul Kazzab ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasul Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tulis surat daripada utusan Allah, Musallama, kepada utusan Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab dia nak jadi seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Rasulullah tu adalah pilihan Allah. Allah pilih atas dia menjadi rasul. Sebab tu kalau tengok definisi pengertian rasul, seorang lelaki pilihan Allah, diberi wahyu kepadanya dan untuk umat dia. Tiba-tiba zaman Rasulullah SAW ada seorang lagi Nabi. Sedangkan Nabi Khatamul Anbiya. Lepas kewafatan Nabi SAW ada lagi Nabi. Zaman Musallamatul Kazzab, dia berkahwin dengan seorang perempuan. Perempuan tu sebelum dia berkahwin dengan Musallamah, dia ni pun dia mengaku Nabi. Jadi masa selepas kewafatan Nabi, ada Nabi perempuan. Ada 2 orang Nabi perempuan, 2 orang Nabi palsu, Nabi lelaki. Salah satu di antaranya Musallamah Al-Kazzab. Seorang kena bunuh Musallamah sampai berlaku peperangan, sehingga kan Nabi palsu lelaki kahwin dengan Nabi palsu perempuan. Jadi dia berganding. Kahwin. Mana ada Rasul dijadikan oleh Allah Ta'ala, dipilih menjadi Rasul? Tak ada. Tiba-tiba ada Nabi perempuan. Ingatkan di zaman Nabi. Ingatkan di zaman Sayyidina Abu Bakar. Sekarang ada tak? Ada juga. Subhanallah. Perangi dia, ya, Sayyidina Abu Bakar memerangi mereka. Sehingga mereka ini terbunuh. Mati, dibunuh oleh orang-orang Islam. Nak ikut kekuatan, subhanallah, atas iktikad, kefahaman mereka dan pegangan mereka, malahan bilangan dia bukan sedikit, hampir dekat 100,000 memerangi orang Islam selepas kewafatan Nabi SAW. Tentang pengumpulan Quran ni, penulisan Quran ni, di zaman Sayyidina Abu Bakar dah kumpulkan dah. Hafiz-hafiz. Tapi peperangannya Yamamah ni, ramai di antara hafiz telah gugur syahid. Dikirakan sampai hingga 70 orang. Tentera Islam masa tu tak ramai. Dikatakan cuma 12,000 je. Menentang ratusan ribu daripada orang yang menyokong Nabi palsu. Menang Islam? Menang Islam di bawah kepimpinan tenteranya ialah Khalid Al-Walid. Khalid Al-Walid dijadikan jeneral, ketua peperangan. Peperangan Yamamah. Sayyidina Umar ada? Sayyidina Umar ada. Sebab kepakaran daripada Khalid Al-Walid. Menang. Tetapi sampai kepada pemerintahan Sayyidina Umar, Khalid Al-Walid menjadi kepimpinan tentera-tentera Islam, jeneral duduk atas, sampai Sayyidina Umar terus gugurkan Khalid Al-Walid sebagai kepimpinan ketenteraan. Kecil hati tak dia? Sayyidina Umar tak kecil hati pun. Khalid Al-Walid tak kecil hati pun. Sebab dia berjuang kerana Islam. Bukan dia berjuang kerana dunia, nak glamour, tak. Dia kerana Islam.
Atas kepimpinan bagi tahu bahawasanya Khalid Al-Walid digugurkan disebabkan apa? Ramai di kalangan umat Islam ini waktu itu dia beranggapan bahawa selagi mana kepimpinan Sayyidina Khalid, bukan Sayyidina Khalid Al-Walid ini menjadi kepimpinan, maka dia akan menang. Iktikad pegangan umat Islam masa tu kerana Khalid Al-Walid lah jadi menang, maka Sayyidina Umar tak nak kerana tersebut. Kerana kemenangan adalah dari Allah Ta'ala. Itu yang digugurkan. Khalid Al-Walid terima, dia tak rasa kecil hati. Itulah kepimpinan yang sebenar. Malahan Khalid Al-Walid pun sampailah dia gugur ataupun dia meninggal. Dia meninggal. Jadi sebab itulah kepimpinan ni penting. Nak tahu kepimpinan yang baik, kepimpinan yang dilantik oleh orang ramai. Bukannya diri dia yang mencalonkan dia ini untuk jadi kepimpinan. Sebab itu amanah yang besar. Amanah dia besar. Nak bawa daripada kampung, daripada negeri, kawasan, sampailah negara. Pengajaran daripada hadis antara kewajipan pemimpin adalah berlaku adil dan mempunyai sifat yang peri kemanusiaan terhadap rakyatnya. Ini di antara pengajaran. Jadi pemimpin, tengok orang bawah. Tengok kesengsaraan daripada rakyat. Allah uji kita sekarang kan, tengok hujan. Sebelum hujan apa Allah bagi? Panas. Semua mengeluh tengok panasnya kering. Panas, tengok banyak pokok-pokok kering. Sekali Allah datangkan, 2 hari kita tengok Allahu Akbar. Tengok kat Segamat, kereta dah jadi sampan. Lori dah terbalik. Allah Ta'ala datangkan. Sebab itulah kena beringat saja kepada Allah Ta'ala. Yang kedua akan lahir di kalangan umat manusia orang yang mengajak kepada kebenaran tapi ada yang menghalangnya. Ini pengajaran daripada hadis. Orang nak buat baik dihalang. Ada? Ada. Sebab itulah dulu saya pesankan ada 4 perkara yang akan membinasakan kita. 4 perkara. 1, dia tak nak belajar. Iaitu dia tak nak menimba ilmu. Yang kedua membuat sesuatu tanpa ilmu. Jadi dia buat sesuatu ni ikut suka dia je lah. Maka binasalah, rosaklah. Yang ketiga, dia membuat sesuatu ikut-ikut orang. Iaitu tiada landasan yang dibawa daripada siapa. Ini yang ketiga. Yang keempat, orang buat baik lalu dikeji. Ini benda yang merosakkan. Masyarakat, institusi, keluarga kita pun sama. 4 benda ni. Sebab tu yang pertama kena belajar. Belajar sedikit tentang ilmu Allah Ta'ala. Kita sujud sahwi. Sujud sahwi, Tok Imam tertinggal apa? Doa kunut. Jadi sujud sahwi selama ni kita belajar waktu bila kita buat sebelum salam. Tiba-tiba Tok Imam buat lepas salam. Tok Imam buat lepas salam. Lepas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lepas zikir. Astagfirullah. Tiba-tiba makmum sujud. Tok Imam tak sujud sahwi. Tok Imam pun terus Allahu Akbar. Dia sujud. Makmum pun ada sujud, ada tak sujud. Ini ajaran apa pula ni imam ni? Dah habis salam baru sujud sahwi. Saya tanya ibu-ibu ayah, boleh ke tidak buat tu? Boleh ke tak? Jawapannya ialah tak tahu. Bukan tak boleh, tak tahu. Sebenarnya boleh ke tak? Boleh. Lepas daripada solat baru dibagi tahu tak sujud sahwi ataupun tadi tertinggal kunut. Tok Imam terus sujud. Allahu Akbar. Kita pun kena terus sujud lah. Sujud. Sujud sahwi apa hukum dia? Sunat. Maka boleh sujud selepas salam. Sebab Tok Imam kan terlupa betul. Maka boleh sujud. Tak sujud sah tak? Sah. Sebab berlaku. Ya, berlaku ke atas Nabi SAW. Sampaikan sahabat ini bertanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, adakah turun wahyu Allah Ta'ala yang mengatakan bahawa ataupun menyatakan
sembahyang zuhur ini dengan 5 rakaat. Nabi buat sampai 5 rakaat. Kadang terjadi kepada Nabi SAW nak ajarkan kepada manusia. Lalu Nabi pun sujud sahwi. Sahabat-sahabat pun ikut sujud sahwi. Maksud boleh tak? Boleh. Tapi kenapa orang kata tak boleh? Sebab tak tahu. Itu yang kita belajar benda tu. Kita belajar. Dan yang ketiga, yang keempat tadilah orang buat baik. Jangan sekali-kali keji. Ni, tapi ada larangan. Bila ada orang nak buat baik, dihalang oleh manusia. Yang ketiga, kewajipan ulama menerangkan kebenaran bukan menyembunyikan. Ni ulama warasatul anbiya. Nabi ni ada sifat dia. Sifat yang wajib ke atas Rasulullah SAW. Apa dia? Di antaranya siddiq, berkata benar, amanah, dilaksanakan, tabligh, menyampaikan. Dia tak boleh sembunyi-sembunyi. Maka dia sampaikanlah. Sampaikan apa yang diajarkan oleh Nabi. Siapa yang ajarkan? Di kalangan Nabi, terus kepada khulafa rasyidin, pada tabi'in, patut tabi' wa tabi'in, terus golongan ulama. Ulama yang sampaikan. Tapi ada sebahagian daripadanya orang tak boleh terima. Tak boleh terima sebab apa? Macam-macam dengan alasan. Alasan. Sebab ulama-ulama ajarkan untuk apa? Untuk kita sama-sama bawa diri kita ni masuk syurga. Cinta pada Allah dan Rasul. Percaya kepada Allah dan Rasul. Kalau zaman Nabi SAW, ada sebahagiannya Allah tunjukkan kisah tersebut, baru dia percaya. Contoh cerita seperti mana Umair bin Wahab. Kenal tak Umair bin Wahab? Seorang sahabat Nabi. Sayyidina Umar mengatakan bahawa dia inilah syaitan Quraisy. Syaitan Quraisy. Maknanya kalau dia datang tu, Sayyidina Umar katalah syaitan. Sebab apa? Dialah di antara orang yang bawa menghasut kepada penduduk-penduduk Mekah bangkit waktu peperangan Badar. Dialah yang bangkitkan. Bangunlah, bangun, kita musnahkan Muhammad dan musnahkan Islam. Dia punya hasrat dia. Dia juga yang pergi merisik berapa ramai tentera-tentera Islam yang datang ke Badar. Dia tengok tentera Badar tak ramai, lebih kurang dalam 300 je. Itu yang dia balik ke Mekah, dia bagi tahu bangkit, semua bangkit. Kita nak habiskan, tutup buku tentang Islam. Sebab Islam masa tu baru nak mula berkembang kat Madinah. Baru nak mula berkembang. Kemudian dia bawa. Tiba-tiba Nabi berada di Badar. Itu bila masuk peperangan yang bawakan siapa? Umair. Dia nak bunuh Nabi, dia nak bunuh Islam masa tu. Hasrat dia lah. Dapat tak? Tak dapat. Nabi pun berdoa. Nabi doa. Ya Allah, kalau seandainya habisnya Islam masa ni, maka tutuplah. Tidak akan datangnya agamamu ya Allah. Itu yang Allah turunkan dengan khamsata alafin minal malaika. Allah datangkan dengan 5,000 para malaikat. Menang tak? Menang. Umair kalah. Dia balik ke Mekah. Dia duduk termenung. Dia termenung kat batu. Fikir, macam mana boleh kalah? Sedangkan tentera Islam ni tak ramai. Kami ni ramai. Macam mana boleh kalah? Apa pun aku akan balas dendam. Akan pergi cari Muhammad dan aku akan bunuh. Umair berjanji hasad dia tu. Akhirnya dia pun bertekad, kali ni apa nak jadi, jadilah. Kalau aku mati, matilah. Janji Muhammad pun akan mati. Umair. Dia tengah duduk kat batu, pemikiran dia berjalan. Tiba-tiba anak Abu Jahal, yang kita tahu Ikrimah, ada seorang lagi anak dia bernama Sufyan. Dia datang. Tengoklah Umair duduk di atas batu. Lalu dia jumpa, ya Umair, buat apa? Termenung je. Umair kata, sesungguhnya wahai Sufyan, aku memikirkan sesuatu. Apa yang kau fikir? Aku fikir kita ni patut menang dalam perang Badar. Macam mana boleh kalah? Dia tak ramai, aku risik tak ramai. Tiba-tiba dia boleh menang. Aku dah bernekat. Ni dia kata. Aku bernekat wahai Sufyan, aku nak pergi Madinah, aku nak pergi bunuh Muhammad. Kalau seandainya aku dapat cocok atau godok ataupun dengan pancung je, terluka pada Muhammad ni, aku rasa puas hati. Kalau aku mati pun tak apa. Sampai dia bernekat macam tu. Semata-mata nak bunuh Nabi SAW.
Kata Sufyan, bagaimana kamu nak bunuh Nabi sedangkan umat Islam sekarang ni dah mula ramai? Aku akan asah pedang aku setajam-tajamnya untuk mencederakan Muhammad. Dan aku letakkan pada hujung mata pedang ini dengan racun. Maksud kalau luka sahaja kena kepada Nabi SAW, racun tu akan kena kepada kulit luka Nabi dan dia akan meresap. Sufyan dengar saja macam tu, Sufyan berkata, bagus, bagus, bagus. Sufyan pun bengang juga, marah juga dengan tentera Islam. Sebab apa? Sebab dia di antara yang kecewa bapa dia mati dalam perang Badar. Bapa Sufyan, bapa Ikrimah, iaitu Abu Jahal mati dalam perang Badar. Jadi dia bapa dia mati ni dia cakap tak puas hati. Aku kalau boleh nak juga pergi cari Muhammad, aku nak bunuh. Tak apa, kali ni bagi aku, kata Umair. Tapi aku risaukan satu benda. Sufyan kata, apa yang kau risaukan? Aku risaukan, kalau seandainya aku mati ni anak-anak aku macam mana? Fikir juga dia. Kalau kau betul nak mati, matilah. Tapi dia fikir anak dia. Jangan risau, wahai Umair. Kata Sufyan, aku ada dan aku akan jaga anak engkau macam anak aku. Tetapi aku fikirkan hutang-hutang aku. Hutang kau semua aku settlekan. Janji Muhammad mati. Hasrat dia. Kalau macam tu, aku akan pergi bernekat untuk pergi bunuh Muhammad. Sufyan kata, jangan risau. Aku menanti jawapan daripada bumi Madinah bahawa Muhammad akan cedera ataupun mati. Sufyan doakan jugalah mudah-mudahan kawan dia ni hidup balik. Kalau pergi sana dapat bunuh Nabi, dia hidup. Tapi dia menanti. Sufyan Umair pergi tuan-tuan. Dia pergi bawa pedang. Dia sampai ke Madinah. Tengok Nabi SAW dalam kemah. Yang duduk depan kemah tu siapa yang jaga? Sayyidina Umar Al-Khattab. Sebenarnya masa mula-mula Islam, Sayyidina Umar pernah jadi peristiwa tersebut macam Umair. Sayyidina Umar ni jadi Umair. Yang jaga depan kemah siapa dia? Hamzah bin Abdul Muttalib. Pakcik dia. Tahun ke-6 kenabian. Nabi berdakwah di Mekah 13 tahun. Tahun ke-6 Sayyidina Umar datang ke kemah Nabi SAW. Nak apa? Waktu kat depan tu siapa? Yang kat depan tu ialah Hamzah bin Abdul Muttalib. Pakcik Nabi. Dia tengok Umar je. Hamzah dah tahu dia datang untuk menyerang Nabi. Kata Sayyidina Hamzah, kalau seandainya dia datang nak menyerang, singa bertemu dengan singa. Siapa dia? Umar dengan kepantasan kegagahan jasad dia lawan dengan pakcik Nabi, Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Singa dengan singa. Nak tengok siapa yang menang. Masa permulaan Islam. Sayyidina Umar tahun ke-6 kenabian. Yang ini berlaku selepas hijrah. Tahun selepas berlakunya Perang Badar 2 Hijrah. Lepas tu baru berlaku. Sayyidina Umar pula yang duduk depan kemah. Yang datang siapa? Umair. Dia tengok syaitan datang. Padahal syaitan tu siapa? Orang tu tak. Siapa dia tu? Umair. Syaitan Quraisy. Lalu datanglah bertemu dengan Umar. Wahai Umar, aku nak jumpa Muhammad. Lalu Umar tanya, untuk apa kamu jumpa dengan Muhammad? Kalau kita ni dah tahu dia tu macam syaitan, dia cakap apa? Hai, untuk apa kamu datang jumpa Muhammad? Syaitan. Macam tu Ramli tu kan. Aku nak jumpa Muhammad, bukan nak jumpa engkau. Aku nak jumpa dia. Apa tujuan kamu dulu? Tujuan aku tak ada lain, aku nak jumpa Muhammad. Dengan pedang dia dah siap dah ni. Aku ada tujuan besar. Dia pandang ke bawah, ke atas, ke bawah. Sahabat-sahabat ni, tunggu sebentar. Aku habarkan berita ini kepada Nabi SAW. Akhirnya dia masuk, Umair masuk. Ya Rasulullah. Sesungguh Umair telah datang untuk bertemu dengan engkau ya Rasulullah. Berhati-hati ya Rasulullah. Dia mempunyai muslihat dan mempunyai satu rencana hasad dia untuk merosakkan Islam. Syaitan Quraisy. Maka Nabi SAW tengok Umair datang, Nabi kata,
Jemputlah dia masuk. Ya Rasulullah, hati-hati ya Rasulullah. Jemput dia masuk, wahai Umar. Umar pun pergi. Wahai Umair, Nabi jemput engkau masuk. Maka masuklah. Bila masuk saja, Umar terus pegang pedang dia. Dia pegang, dia ambil, jumpalah dengan Nabi SAW. Umair dah putus harapan ni. Dia harapkan pedang. Depan Nabi dia akan terus tarik. Dia tak nak baca cakap lah. Tapi Sayyidina Umar dah ambil. Gerakan yang Allah Ta'ala susun ni. Cantik. Sampai kepada Rasulullah SAW. Apa muslihat dia? Nak cari pedang itulah. Yang terdekat. Sampai di situ. Rasulullah SAW tanya. Ya Umair, apakah tujuan kamu datang? Wahai? Apa hajat kamu? Maka Umair kata, sesungguhnya ya Muhammad, aku datang ke sini, aku berhasrat nak bebaskan tentera-tentera Mekah yang kau tawan dalam perang Badar. Nabi pun diam. Diam seketika, Nabi pun tanya balik. Wahai Umair, apakah tujuan kau datang ke sini, wahai Umair? Umair kata apa? Ya Muhammad, aku datang, aku nak bebaskan kaumku di kalangan orang-orang Mekah yang telah ditawan dalam perang Badar. Dua kali jawapan yang sama oleh Umair. Nabi SAW terus diam, lalu bercakap, dia berkata kepada Umair, wahai Umair, bukankah engkau yang telah duduk di satu batu di Mekah dahulu? Sebelum kau datang ke sini, kau duduk di satu batu di Mekah. Kat Mekah ni batu batan je yang banyak. Tuan-tuan tengok tu kan bangunan-bangunan semua tu atas batu. Jadi kata, bukankah engkau duduk di atas batu dan engkau duduk di situ lalu didatangi oleh rakan kamu yang bernama Sufyan, anak kepada Abu Jahal, dan kamu telah berbicara dengannya bahawasanya kamu merancang untuk membunuh aku di bumi Madinah. Kau telah ambil pedang engkau dan kau asah setajam-tajamnya dan meletakkan racun di pada mata pedang tersebut. Sayyidina Umar tuan-tuan didengar je. Sayyidina Umar tahulah. Sayyidina Umar ni kita tahu kan betapa sayang dengan Nabi SAW. Dia tahu Nabi tak pernah dusta. Dia dengar je. Kata orang Melaka apa? Menjirap. Ni mulut gigi dia dah tak boleh renggang dah. Geram, dia ketap. Memang kena ni. Ibu-ibu ayah-ayah kalau geram kan macam tu, mana ada gigi terbuka. Kan mak dah cakap jangan. Sayyidina Umar dia dah tengok macam ni. Dia harapkan Nabi SAW bagi syarat. Kalaulah Rasulullah SAW pandang Umar, isyarat macam ni je, Umar dah terus sampaikan pedang tu kat leher dah. Tapi Umar pandang ni Nabi. Nabi pandang Umar, tapi tak bagi syarat. Diam. Ikutkan Umar memang mati kau ni. Hasrat nak bunuh Nabi. Bila Nabi sebutkan sedemikian, kamu berjanji dengan Sufyan, kamu datang ke sini adalah untuk membunuh aku. Andai kata engkau mati, maka sesungguhnya anak-anak engkau akan dijaga oleh Sufyan seperti mana anak dia. Apa yang diucapkan dengan Sufyan itu diulang oleh Nabi SAW di bumi Madinah. Akhirnya Umair ni tak boleh cakap apa-apa. Nabi kata, ya Muhammad. Benar ya Muhammad. Ajarkan kepada aku ya Muhammad kalimah syahadah. Engkaulah di antara Rasul Allah. Dia terus mengucap dua kalimah syahadah. Dia terus beriman kepada Allah Ta'ala. Sayyidina Umar tuan-tuan pegang pedang ni lepaskan. Terus datang kepada Umair. Dia rangkul Umair. Dia peluk Umair. Ya Umair, maafkan aku kerana menggelar engkau adalah syaitan Quraisy. Kau sebenarnya dulu aku gelar engkau syaitan. Bahasa sekarang lah. Ya Umair, aku minta ampun sebab aku mengatakan engkau ni syaitan. Sekarang engkau telah menjadi sebahagian daripada saudaraku. Betapa aku sayang kepada engkau, wahai Umair. Aku sayang kepada engkau, lebih aku sayang terhadap anak aku. Sayyidina Umar cakap, aku sayang engkau Umair, yang engkau baru masuk Islam ni, aku lebih sayang daripada anak aku.
Maksudnya kita sayang kepada anak, bila dah kata dia tu menjadi saudara, kita punya sayang tu lebih daripada sayang anak. Inilah Umar. Dia berpelukan. Menangis Sayyidina Umar dapat saudara baru. Sebab apa? Sebab di antaranya Nabi ajar juga padanya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi. Nabi kata, kamu bukan jadi orang yang beriman kalau kamu ni tak sayang pada saudara kamu. Nabi kata. Itu yang dipaut, peluk. Akhirnya Nabi kata, wahai Umar, ajarkanlah Umair ini dengan Islam. Dia ajarkan dengan Islam. Dia ajar sampai dia pegang Islam sungguh-sungguh, apa yang berlaku kat Mekah. Sufyan ni menunggu je berita daripada Madinah. Kod-kod Umair hantar WhatsApp ke, Telegram kata, Nabi dah kena bunuh ke. Dia tunggu je. Ini saya cakap. Nabi, zaman Nabi tak ada telefon. Tapi nak tunggu, dia tunggu berita daripada sana. Tunggu di bumi Mekah. Kod-kod ada kabilah yang datang daripada Madinah. Tiba-tiba datang rombongan Syam singgah ke Madinah. Dia tanya, adakah kamu singgah ke Madinah? Ya, saya singgah ke Madinah. Ada tak berita apa-apa sebelum kamu pulang? Dia kata tak ada pula. Madinah dalam keadaan aman. Orang-orang kat sana berniaga seperti biasa. Semua dengan amalan-amalan seperti mana yang dibawa oleh Muhammad. Sufyan pun tunggu. Takkan dah tak dapat berita lagi. Susah agaknya nak jumpa dengan Muhammad. Tunggu lagi. Sampai kabilah datang. Pun sama. Sampai berita kabilah datang kali ketiga. Dia tanya, adakah kamu dengar berita daripada Madinah? Ya, saya dengar berita daripada Madinah. Kata Sufyan dengan bersungguh-sungguh gembira, inilah berita yang aku tunggu daripada kamu. Maka kau jangan ucapkan terlalu gembiranya aku kepada kamu. Marilah aku jamu engkau makan. Jamu makan orang-orang yang kabilah yang ketiga. Kau nak makan apa cakap? Ni, lepas subuh ni kau nak martabak, roti sardin, roti telur, roti tampal, roti goyang, terpulang, kau order je. Cerita saya tambah ni tuan-tuan. Sebab apa? Nak jamu, nak dengar berita elok ni. Berita yang ditunggu-tunggu. Sampailah bila berita tersebut, dia dah habis makan, lalu tanya, kau kabarkan kepada aku berita yang aku sedang tunggu sangat daripada Madinah. Akhirnya, kabilah mengatakan bahawa ku dengarkan berita daripada Madinah. Ya. Bagi tahu cepat, aku tak sabar nak nunggu kegembiraan ni. Tiba-tiba kabilah mengatakan bahawa aku telah dengar di Madinah, di kalangan orang Mekah telah memeluk Islam, iaitu Umair bin Wahab. Menyesal belanja roti sardin. Roti telur menyesal. Lepas tu roti tampal pula tu, banyak ni. Menyesal sebab apa? Berita tu tak sama sekali apa yang diharapkan. Peristiwa ni, ibu-ibu ayah-ayah, sampailah pembukaan kota Mekah. 7 Hijrah. Nabi SAW datang bersama dengan tentera Islam pada tahun 8, Mekah ditakluk oleh Islam. Umair daripada Madinah ada masuk Islam, datang bersama dengan Nabi. Nabi senaraikan kan ada nama-nama yang untuk dibunuh, halal darah dia. Nabi pernah doa masa permulaan Islam perang Badar. Nabi doa di antara orang-orang yang Allah laknat. Dan mereka yang dilaknat oleh Allah, doa daripada Nabi banyak mati dalam perang Badar. Termasuklah Abu Jahal, Umayyah, tu doa daripada Nabi, Allah musnahkan, matikan dia kat sana. Tapi sampai kat Mekah untuk kali kedua, taklukkan orang Mekah kepada Madinah. Senarai-senarai itu termasuklah abang kepada Sufyan, Ikrimah, Wahsy, Hendon, Abu Sufyan. Banyak di antara ada 10 orang. Waktu tu Sufyan dengar sahaja tentera Islam dah kepung, Sufyan cepat-cepat keluar daripada Mekah. Dia cabut lari, ikut abang dia nak pergi mana? Nak pergi ke Yaman. Pergi ke Jeddah dulu. Pergi ke Jeddah. Sampai kat situ,
Umair cari mana sahabat aku yang aku duduk kat batu dulu dia datang. Siapa dia? Sufyan. Aina Sufyan? Aina Sufyan? Cari tak jumpa Sufyan. Lalu dia berkata kepada Nabi, Ya Rasulullah, boleh tak kiranya kau ampunkan kesalahan sahabatku yang aku nak bawa dia kepada Islam? Sufyan, aku nak bawa dia kepada Islam ya Rasulullah. Aku sayang dia. Aku tak nak dia pun tergolong daripada orang-orang yang rugi dihumban dalam api neraka. Dia tak nak. Walaupun dia kafir ada sahabat, ya, pengajaran ibu-ibu ayah-ayah, kita berkawan dengan orang-orang yang asing, non-Muslim, bawa dakwah tu kalau boleh biar dia masuk Islam. Sebab sayang dia, cakap. Jadi apa yang berlaku? Lepas tu, kata Nabi SAW, sesungguhnya kamu akan mendapat perlindungan. Allah akan berikan pada dia dengan keselamatan. Bagaimana ya Rasulullah? Lalu waktu tu Nabi SAW serahkan dia punya serban ni kepada siapa? Umair. Sebagai bukti tanda Nabi menjadi berikan perlindungan. Dicari oleh siapa? Sufyan. Sampailah bertemunya Sufyan, Umair di Jeddah. Diajak balik. Sufyan pandang Umair, ini tak boleh pakai ni orang. Cakap dulu nak bunuh, tiba-tiba kau boleh masuk Islam. Didakwah oleh Umair, sesungguhnya Islam itu bukan seperti mana yang kita sangkakan. Dia cukup baik. Pengampunan Allah Ta'ala pada dosa-dosa kita semua terhapus. Maka kembalilah kamu, wahai sahabatku, untuk Islam. Bagaimana aku nak balik? Sudah tentu orang-orang Madinah yang Islam, orang-orang Mekah yang Islam akan bunuh aku kalau dia nampak aku. Sebab dia tahu aku ni bukan orang Islam. Ni Nabi SAW berikan kepada aku dengan serban ni. Di shawl ni, maka datanglah. Ini jaminan dia. Dibawa oleh Umair Sufyan ni sampai kepada Nabi SAW. Didakwa oleh Nabi SAW. Diberi peluang pada dia untuk berfikir dengan Islam. Bukan terus masuk Islam, dipikir. Tengok kehidupan orang Islam. Beberapa hari kemudian, dia pun masuk Islam. Ibu-ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, itulah kisah dia. Jadi ulama-ulama menceritakan tentang kebenaran Nabi. Masa zaman Nabi-Nabi hidup ni, maka Nabi tunjukkan kebenaran yang dibawa oleh Allah Ta'ala untuk umat Islam. Jadi kita nak ikut kebenaran daripada siapa? Pewaris Nabi lah. Ulama-ulama ajarkan kepada kita dengan Al-Quran dan juga hadis. Tapi sebahagian ada yang orang menentang pada ulama-ulama. Para sahabat radhiyallahu anhu sentiasa melaksanakan amar ma'ruf dan nahi munkar. Nabi ada, ya, bimbing daripada Nabi. Allah tunjukkan dengan mukjizat, ramai yang percaya. Ais bin Amru, seorang sahabat Rasulullah SAW, tidak gentar atau takut menjawab dan menolak anggapan Abdullah bin Ziyad bahawa dia, iaitu Ais, adalah orang yang tidak dihargai di kalangan sahabat Rasulullah SAW. Kata nasihatnya tidak wajib dipatuhi dan tidak ambil kira. Walaupun dia ni ada orang besar, cakap pada dia, kalau seandainya bertentangan, maka dia tetap tolak. Ini di antara dia. Orang yang betul lah di sisi Allah Ta'ala. Qul haq walau kana murran. Benda tu kalau salah, tetap salah. Tetapi ada sebahagian orang, di antaranya atas kedudukan, hatta kepimpinan kata salah pun dia kata betul. Sebab apa dia kata betul? Sebab periuk nasi, sebab kedudukan, sebab pangkat. Tapi bila tak ada pangkat, barulah mula nak menentang. Inilah. Bagi kita, bawalah apa yang diajarkan. Kalau kata betul, betul. Kalau kata salah, salah. Kalau kata pukul 8 berhenti, betul. Betul lah, saya berhenti setakat ni. Minta ampun, minta maaf daripada saya, pada tuan-tuan. Kalau ada ketelanjuran kata-kata saya, mengguris hati tuan-tuan, itu adalah kelemahan diri saya sendiri. Doakan kesihatan saya, keluarga saya. Saya pun doakan pada ibu-ibu, ayah-ayah. Mudah-mudahan Allah berikan kesihatan yang baik, istiqamah untuk kita beramal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan Allah beri kesihatan, kewaafiatan yang sempurna, dan mudah-mudahan juga Allah Ta'ala akan satukan kita dalam syurga Allah Ta'ala. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa azabil akhirah wa syarrid dunya wa syarril akhirah. Ghafarallahu lana wa lakum ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat berpuasa bulan Ramadan Al-Mubarak. Sebab kita berjumpa lepas ni dalam bulan puasa. Sebulan sekali.